Saya jemput Yang Berhormat Sandakan. Terima kasih Puan Speaker. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia yang akhirnya mengiktirafkan hak ibu warga negara Malaysia di luar negara, di mana pindaian ini adalah sangat bermakna untuk anak-anak yang dilahirkan di luar negara kepada ibu warga negara Malaysia. Tapi bagaimanapun Puan Speaker, saya ada beberapa pertanyaan untuk sebahagian daripada pindaan tersebut. Yang pertama, pasal tambahan di bawah pindaan perkara 18. Ia menyatakan bahawa 1A kurungan, seseorang di bawah umur 18 tahun yang menjadi warga negara melalui pendaftaran hendaklah apabila mencapai umur 18 tahun mengangkat sumpah yang dinyatakan dalam jadual pertama, dan jika orang itu tidak mengangkat sumpah dalam 48 bulan selepas dia mencapai umur 18 tahun, dia hendaklah terhenti menjadi warga negara. Jadi mengapakah kerajaan mencipta lebih banyak kerja untuk seseorang yang berkenaan dan rakyat, sedangkan sebelum itu seseorang itu telah menjadi warga negara melalui pendaftaran. Jadi dia perlu buktikan bahawa dia tidak memegang kerakyatan negara lain. Jadi ini adalah akan tambahan birokrasi yang tidak perlu. Jadi seterusnya adalah pindaan berkenaan perkara 26, di mana tarikh perkahwinan itu diganti oleh tarikh pemerolehan kewarganegaraan melalui pendaftaran. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri Dalam Negeri, sekiranya kerakyatan wanita berkenaan ditarik balik kerana dia bercerai dengan suami warga negara Malaysia kurang daripada 2 tahun selepas mendapat kewarganegaraan Malaysia, jadi apakah akan berlaku kepada statusnya? Adakah dia akan berhadapan dengan situasi untuk menjadi seorang tanpa kerakyatan? Jadi Puan Speaker, sebagai seorang ahli parlimen dari Sabah, saya juga sangat perhatian dengan isu pendatang dan tanpa izin, isu pendatang tanpa izin dan juga tanpa kerakyatan yang sudah lama berlarutan di Sabah. Jadi tiada satu pindaan pun yang dicadangkan untuk menangani isu migran dan juga tanpa kerakyatan yang serius yang kami sedang berhadapan di Sabah. Jadi saya perlu satu hala tuju daripada kerajaan, bagaimana kami boleh menangani isu pendatang tanpa izin dan juga tanpa kewarganegaraan. Jadi berdasarkan data daripada Kementerian Dalam Negeri, pada awal tahun ini terdapat sejumlah 136,000 dan 55 orang di Sabah kini memegang kad IMM 13, kad banci dan kad burung yang dikeluarkan oleh KDN sebelum ini. Jadi bolehkah KDN menyatakan dengan jelas apakah status sebenar golongan ini yang telah menetap di Sabah dalam tempoh yang agak lama, dan adakah mereka berhak untuk bekerja, dan juga adakah mereka berhak untuk pergi ke sekolah awam dan juga menikmati perubatan awam ataupun kadar subsidi? Jadi ini adalah soalan semuanya yang kami ingin mendapatkan daripada kerajaan. Jadi Puan Speaker, Pusat Khidmat Rakyat di Sandakan juga menerima ratusan permohonan sepanjang 5 tahun lepas berkenaan isu kewarganegaraan. Dalam kebanyakannya, kes kanak-kanak tidak dapat didaftarkan sebagai warga negara Malaysia kerana ibu bapa mereka tidak mendaftar perkahwinan mereka secara rasmi atau perkahwinan kampung. Jadi hanya disebabkan oleh fakta tersebut, ibunya tidak ada dokumen, dan beberapa kes yang di mana kanak-kanak atau bayi ditinggalkan oleh ibunya, mereka tidak mendapat kewarganegaraan sehingga aplikasi berbanyak kali telah disampaikan kepada JPN tetapi tiada apa-apa status ataupun update dengan izin. Dan juga saya ingin tanya mengenai anak angkat secara sah oleh ibu bapa Malaysia. Jadi apabila ada kes-kes seperti ini berlaku, mereka seringkali akan diangkat secara sah oleh saudara mara dengan angkatan secara khas, tetapi mereka juga tidak dapat mendaftar sebagai warga negara Malaysia kerana ibu kandung mereka tidak dapat ditemui ataupun tiada sebarang dokumen, walaupun mereka telah diangkat untuk secara sah untuk banyak tahun sudah daripada umur bayi. Juga ini tidak dan secara pendaftaran adalah tidak lancar. Kami akan dapat baca dari surat khabar beberapa kes telah diluluskan melalui mahkamah. Tetapi soalan saya adalah berapa
purata kes yang telah diluluskan. Jadi semua kanak-kanak dan belia ini dikatakan ditinggalkan sebagai tidak ada warga negara dalam masyarakat kita. Biar saya jelaskan, saya tidak meminta mereka semua diberikan kerakyatan. Tetapi apa yang saya minta adalah a way forward dengan izin untuk golongan ini agar mereka tidak terus tersepit dalam situasi itu seumur hidup. Jadi Puan Speaker, saya tidak hanya bercakap mengenai beberapa ratus kes ini, kami ada beberapa ratus ribu kes yang berpotensi yang sekarang berada di Sabah, kes yang sangat similar. Jadi ini adalah mengenai isu keselamatan negara juga, sebab hampir kesemua mereka dilahirkan di Sabah dengan sijil lahir bukan warga negara. Malah mereka juga tidak ada sebarang dokumen. Jadi saya faham kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa pengurusan warga asing Sabah, JKPWAS, serta jawatan kuasa khas status kewarganegaraan Sabah, JKKSK, dalam tempoh beberapa ketika ini. Persoalan saya adalah apakah hasil daripada mesyuarat daripada kedua-dua jawatan kuasa ini dan apakah cara yang terbaik yang boleh kami boleh diperoleh untuk bergerak ke hadapan. Jadi kami perlukan jawapan. Jadi Puan Speaker, saya telah menyatakan semua ini menyatakan berkali-kali mengenai isu migran dan juga kerakyatan. Oleh itu kita mesti meneruskan isu ini dengan bersungguh-sungguh supaya kami boleh menangani semua isu-isu ini. Jadi apabila kita menyelesaikan isu migran kita, Sabah benar-benar boleh bergerak ke hadapan sebagai sebuah negeri yang dengan yakin. Jadi oleh itu saya memohon Kementerian Dalam Negeri menjawab semua soalan daripada Sandakan. Terima kasih. Terima kasih Sandakan.